Okay. Transforming education through visual design, unlocking Canvas potential in learning. Barangkali nanti Cikgu Siti Hasni lah yang akan terjemahkan. Saya pun tidak tahu apa maksudnya itu, Cikgu Siti Hasni. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Google Meet ataupun siri perkongsian kita ini direkam dan insyaAllah akan diupload ke channel USTP, jadi Sumber dan Teknologi, channel YouTube USTP. Selepas kita dapat rakaman ini nantilah kita akan upload untuk barangkali kalau ada rakan mau cek. Sebelum ini barangkali semua rakan pernah melihat perkongsian di YouTube berkaitan Canva, cuma sekarang ada beberapa fitur ciri-ciri yang baru yang diperkenalkan di dalam Canva. Itu oleh sebab itu untuk teknologi ini setiap tahun pun kalau kita buat dia akan ada penambahbaikan. Begitu juga dengan quizzes, Kahoot dan sebagainya. Okeylah. Tanpa membuang masa, saya jemput seluas-luasnya pentas Google Meet ini kepada Cikgu Siti Hasni binti Tanalol dari SMK Taman Fajar. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan. Assalamualaikum. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah pada pihak DPD, pertama sekali Tuan Haji Azam Dudung selaku Dewan Pegawai Kementerian Daerah bagi unit Vektor dan Teknologi Pendidikan PPD Daerah Selatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama lah berkongsi sedikit pengalaman ilmu dengan rakan-rakan guru lah. Apa khabar rakan-rakan guru sekalian? Apa tu? Baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan cikgu semua yang dari pulau tadi. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk kita bersama-sama pada petang ini lah. Sebenarnya apa yang mau disampaikan ni adalah sedikit sahajalah perkongsian ilmu. Okay, saya ni bukannya hebat manapun. Saya cubalah sebaik seadanya, semampunya untuk memberi sedikit perkongsian dan berharap agar dapat memberi sedikit manfaatlah pada rakan pengguna yang lain. Okay, sebenarnya tajuk tu cadangan Tuan Haji, grand betul tajuknya tu. Tapi sebenarnya biasa saja ya. Okay, saya ingin share. Saya share dahulu. Okay. Sebelum tu saya mohon rakan-rakan guru bolehkah pergi link ni untuk cancel rasa. Apa yang saya share. Kita adakan sedikit tracking lah sebelum kasi panas. Oh, sharing. Saya sharing. Okay. Di mana ni? Di chat. Chat Okay. Minta rakan-rakan join lah ya. Di mana lah? Saya tracking. Okay. Belum dapat lagi nih. Saya baru tanda good saat ditunjuk. Itu saja itu ditekan. Oh, oke. Oke, ada sudah perasaan tu kan? Apakah perasaan? Oke, ya perasaan. Petang kan, jadi mau tahu juga lah apa perasaan orang rakan-rakan sekalian. Akan bergembira. Mungkin ada yang mengantuk sebab baru pas makan. Juga. Terima kasih ya. Tidur. Alamak, minta maaf. Ya, boleh bagus. Juga ni sambil baring-baring mendengar, boleh juga ni. Long Manis sudah ter-share dia punya ni pula. Long Manis dia semangat. Itulah perasaannya tuh. Ya. Nanti
Kerja lapang lah, tenang-tenang, letih tapi masih okey. Alhamdulillah. Semangat, bagus tu, relax. Interview, kerja. Tunggu sampai 30 orang. Kita jadi masalah. Tidur. Indah. Kita santai-santai jalan cikgu pesangan sebelum ramai juga rakan-rakan kan baru balik dari sekolah, kelas tambahan. Janganlah saya pun kena titik. Begitu tak bunyi dia. Kena titik. Okay. Okay. Next kita beri soalan. Satu lagi soalannya cikgu. Oh ada yang saya try. Bagaimanakah tahap anda menggunakan Canva? Mohon di ya. Tiada yang mengaku pakar kah? Ada itu. Tuan Najib tu yang dah mengaku. Tiada yang mengaku semua. Itu tidak berani mengaku. Baik, akhir. Ini ramai yang berpengetahuan asas. Ini ramai yang sudah gunakan banyak. Silakan. Terus kedapatan memang ramailah juga yang telah pun memang menggunakan Canva ya. Okey, kita stop SBC. Teruskan cerita lagi. Okey. Terima kasih rakan-rakan. So, tajuk yang diberi Transforming Education through Visual Design and Unlocking Canvas Potential in Learning. Okay, nama saya tadi Cikgu Siti Husni. Saya mengajar di SMK Taman Kelantan lah. Okay. Saya tidak pasti tapi saya belum lagi pun dapat jadi Canvas trainer. Belum ada lagi. Tak tahu kalau macam pihak Delima ada tadi mengajarkan sesi begitu macam yang VCE ni. Dia tidak ada khusus untuk Delima, dia tidak ada khusus yang Canva ni. Dia ada join juga team tapi kena ikut join team tu berbayar. Kosnya agak tinggi jugalah. Baru kita ada ujian untuk mendapatkan video Canva ini. Saya ada kekangan masa tidak dapat join. Tunggu dulu Cikgu Siti Hasni, ada Cikgu rakan kita Hamid Ali, dia tes ada suara kah? Kalau tempat saya tiada bilangnya, sayang juga kalau tiada suara ya. Memang saya tidak dapat setting suara. Saya dengar juga, cuma itulah ada macam putus, bukan putus-putus, cuma ya. Tidak tahulah rakan-rakan yang lain mungkin boleh respon macam mana. Ada lah yang lain, ada juga ya. Okey, tidak apa, teruskanlah Cikgu, maksudnya okey juga. Dan
ini sedikit sebanyak apa yang ingin kita apa ni, kandungan untuk hari ini. Secara ringkas saja cikgu. Overview to visual design, sebab apa itu reka bentuk visual kepada canvas main feature. Okay, dia punya interface macam mana, design with Canva, dan juga sedikit kita akan fokus tentang advantage of Canva. Baik, kita mulakan. Okay, ini kadar jalankan. Jadi kenapa visual design ni penting dalam kita punya pendidikan. Sebab sebenarnya kan murid-murid sekarang ni memang dia sekarang kita panggil apa, generasi TikTok kami tu. Dia memang image apa ni grabber. Dia memang akan engage more kepada visual design. Satu gambar-gambar, image, grafik. Jadi kalau boleh kita guru-guru memang kita perlulah sudah menggunakan salah satu aplikasi yang memudahkan kita dalam bidang pengajaran ni. Canva lah jawapannya. Okay, itu sajalah saya terangkan sedikit. Okay. Canva ni dia senang lah. Dia memudahkan kita berkongsi maklumat dengan murid, memberi tugasan. Okay. Dan kebanyakan murid lebih senang belajar melalui pendekatan visual. Kan, teknik. Okey, kita teruskan. Dan jawapannya adalah of course Canva lah. Okey. Okey, dia kenapa Canva? Sebab dia sangat easy access for teacher and student. Percuma pula tu cikgu. Okey. User friendly, memang guru yang bukan apa ni, seorang yang bukan ada akses grafik tinggi pun boleh menggunakan Canva dengan senang. Memang dia akan meningkatkan kita punya creativity. Dan saya paling suka adalah collaboration ni. Melalui Canva ni, kita memang boleh berkolaborasi bukan saja dengan murid, dengan rakan-rakan guru pun boleh secara real life. Biasanya kita guna Google Meet ni kan, kita guna whiteboard. Dalam Canva ni pun ada juga. Okay, nanti kita sentuhlah sedikit. Okay. Kemudian, okay, ini adalah, dia sebenarnya banyak. Ini adalah contoh yang saya telah gunakan sepanjang menggunakan Canva. Saya mula menggunakan Canva ni pada tahun yang PKP tu, 2020. Okay. Jadi saya mulalah saya banyak buat slide, infografik, worksheet. Saya suka guna worksheet. Kerja interaktif. Menggunakan Canva ni. Buat video, buat poster, portfolio dan itu. Ini untuk PBD. Ini saya gunakan. Okay. Saya ramai cikgu pun sudah menggunakan. Baiklah. Saya terus saja kepada macam mana kita menggunakan Canva. Okay, saya akan sebenarnya Canva ni dia ada 3 jenis akaun. Percuma, Pro dan Teams. Okay, Teams ni biasa untuk business lah. Berbayar. Semua ni berbayar kecuali yang free ni lah. Pro ni berbayar. Ini biasa digunakan oleh pereka grafik yang memang kerjanya grafik designer lah. Dan kita boleh menggunakan free account lah. Tapi kita sebenarnya kita boleh dapat Canva Pro ni kiranya kita menggunakan email ID Delima. Sayang kita tidak pakai. Cuma yang di akhir-akhir ni selalu ramai mau menggunakan ID Delima dan menggunakan akaun ID Delima untuk guna Canva. Jadi Canva tu dia agak strict sudah. Dia akan dia ambil masa untuk memverify kita sebagai pengguna education. Okey. Guna ID Delima untuk kita dapatkan Canva for Education. Jadi sebelum tu sebab saya buat ni secara hands-on activity. Jadi saya minta kalau dapat guru-guru yang ada dalam depan laptop lagi bagus. Tapi juga boleh juga diakses lah. Canva ni boleh juga diakses menggunakan telefon bimbit. Okay, saya sarankan cikgu-cikgu boleh buka Canva. Okay. So saya di sini, kalau saya tekan di sini, saya punya ID adalah menggunakan ID Delima. Okay. Saya ingin tunjukkan beza menggunakan Canva bukan ID Delima dengan yang free ini. Okay, yang ini saya gunakan ID persendirian. Bila kita guna ID persendirian ni,
Dia akan ada tanda apa ni? Canva Pro ni. Maksudnya Canva Pro ni kita tidak boleh apa ni? Kita bukan pengguna Canva Pro lah. Contoh saja. Orang tak jelas. Oh, suara saya tidak jelas tak? Mungkin saya laju kali ni. Sorry ya. Baiklah, saya teruskan. Okey. Saya mau tunjukkan sedikit dahulu beza Canva free dengan Canva for education. Okay, Canva free ni saya menggunakan email pribadi. Bila saya guna email pribadi, saya ada tanda yang ini menunjukkan saya bukan pengguna pro lah. Okay, kalau cikgu boleh tengok kan gambar di ini bila saya klik elemen, ada gambar yang ada crown ni pro. Ini sebenarnya kita tidak boleh guna secara percuma lah. Maksudnya berbayar. Okay, ada watermark di situ. Jadi tidak best kan. Okay. Jadi senang saja kalau kita mau jadi pengguna yang pro. Okay, sebab dia agak limited lah kalau kita menggunakan tu. Tidak sangat kemewahan sebab dia ada watermark di situ kan. Jadi hari ini saya buka peluang. Macam mana mau dapatkan Canva untuk education. Bila kita gunakan contohnya kalau yang ini segala simbol-simbol yang contohnya tadi saya klik elemen buku tadi dulu. Dia semua dia akan bertukar simbol dari itu. Tadi kan bila saya klik ada watermark kan cikgu. Sekarang ni kita akan jadi pengguna percuma untuk keseluruhannya. Maksudnya kita dapat account pro lah. Kita boleh guna grafik tu tanpa ada watermark. Okay. Saya ada mungkin boleh cikgu boleh mengapply mendapatkan Canva education ni, tapi sekarang ni dia memang akan mengambil masa. Untuk Canva verify cikgu adalah seorang cikgu lah. Sebab dia perlukan pengesahan, dia akan verify ambil masa. So hari ni saya akan buka account ni, saya akan share link pada cikgu-cikgu untuk mendapatkan account pro. Okay, sebab saya punya member baru 49 orang. Saya boleh limit dalam saya punya account ni, saya boleh ajak teman-teman, cikgu sekalian, 500 orang. Jadi cikgu bolehlah klik link ini supaya boleh masuk ke dalam Canva percuma. Okay, saya share di link untuk join team saya. Cikgu boleh join ni dan masukkan kod ni.
Kod ni cikgu masukkan. UTDD PSUY PHP. Bila cikgu join, cikgu akan apa ni? Dapat full access lah Canva Education. Dapat dia macam Canva Pro lah. Untuk mendapatkan bahan-bahan tu secara unlimited. Jadi cikgu boleh join. Okay, cikgu. Jadi kain depan komputer sekarang. Untuk join. Sebab Jadi rakan-rakan boleh klik not valid pula tu. mungkin pula okey saya share link lah. Minta maaf. Lupa ingat sudah. Z member sendiri ya. Untuk yang ini. Ini. Okey, jadi rakan-rakan boleh ya klik link, join, kemudian masukkan kod. Join kod ini BNO MHR I9A. Untuk dapat Canva Education full Pro Education. Ya, begitulah ha? Pro Education. Tadi Pro kok. Ya? Tadi punya account Canva Pro kan. Pro. Ini Maha Pro. Pro. Tapi masuk. Kodnya yang tadi itu cikgu. Okey. BNO MHR I9A. Kalau tidak cukup baru bagi saya punya. 500 bahkan banyak juga kan? 500. Kita ni baru 118 orang jadi okey itu cukup. Yang lain dapat, okey dapat join tahniah, yang dapat join boleh ambil hadiah dari Cikgu Siti Hasni. Yalah. Yang tak dapat terima. Okey, saya share link lah. Okay, link. Nanti join under team SMK Taman Fajar. Minta maaf lah. Okey, dah ramai sudah cikgu. Tadi 40, sudah 40 orang bertambah, maksudnya sudah ramai ahli. Okey, terima kasih rakan-rakan guru. So, saya teruskan. Cikgu Siti Hasni, sekali-sekala tolong tengok chat saja ya. Ada rakan-rakan kadang ni ya. Itu pelajaran tak perlu kan? Ya, tak perlu. Ya, Kak Aisyah, tak perlu sudah. Okey, boleh jadi. Kak Aisyah, apa khabar? Rumah tak jadi. Okey. Kita teruskanlah kan? Okey. Saya perkongsian petang ni santai-santai saja cikgu. Saya sharekan workbook ni untuk rakan-rakan cikgu kita try sama-sama lah. Kita guna macam apa saya cakap. Kita exercise sama-sama. Okay. Cikgu boleh copy template ini. Saya share dalam link. Okay. Bila cikgu tekan link tu, cikgu pilih yang use template for new design ya cikgu. Ini kita activity hands on.
Okay, bila cikgu sudah klik link tu, cikgu boleh use template for new design. Jadi cikgu boleh edit workbook ni lah dan namakan workbook ni dengan nama cikgu. Okay. Itu pertama hari ini cikgu namakan dahulu nama cikgu. Okay, saya teruskan. Bolehkah? Boleh teruskan. Okay, Rakan-rakan respon saja cek rakan-rakan lain ya. Okay, mungkin diorang tadi malu-malu kali sebut. Saya pun malu juga. Baiklah, kita teruskan. Okay, so ini adalah workbook cikgu-cikgu. Okay, supaya kita boleh buat aktiviti hands-on sama-sama. Okay, contohnya ini yang pertama adalah berkenalan dengan huruf T. Okay, sebenarnya Canva ni dia sangat mudah bila kita sudah biasa guna. Kita tidak perlu lagi klik di bahagian tepi ni. Sebenarnya tepi ni ada dia punya toolbar. Okay, kita boleh jugalah klik teks gitu kan. Tapi sebenarnya kita boleh guna shortcut dengan hanya menekan P saja di keyboard. Okay, dia akan terus memaparkan yang ini. Ini mengeluarkan text box. Okay, cikgu boleh besarkan menggunakan pisau mouse. Okay. Dan cubalah menaik apa-apa perkataan pada pada text box tersebut. Jadi cikgu kita hands on tentang ini. Supaya cikgu yang belum pernah atau yang sudah pernah pun kita boleh sama-sama lah hands on supaya tak letih atau macam. Okay. Insert your text. Untuk membesarkan tulisan, cikgu boleh guna cursor mouse kan di ujung text box tu ataupun di bahagian atas ni untuk menentukan size teks. Okay. Kemudian teks ni cikgu boleh cuba menggunakan bahagian fitur di atas ni, fitur untuk teks. Cikgu boleh pilih teks yang berlainan. Okay. Contohnya cikgu klik saja di ulang. Cikgu klik aktifkan teks box ni, kemudian cikgu klik pada tulisan di atas tu untuk memilih jenis tulisan yang lain. Cikgu klik pilih jenis tulisan yang berlainan. Jadi sebenarnya banyak ya cikgu, jadi dia sangat mudah untuk cikgu explore. Okay. Kemudian untuk mengedit teks ini, cikgu boleh gunakan efek. Cikgu boleh nampak di atas, efek. Okay, kemudian cikgu klik efek. Kemudian cikgu boleh masukkan efek. Contohnya shadow, ni ada banyak yang cikgu shadow, outline, cikgu boleh try lah. Okay, cikgu boleh tukar warna juga. Ini secara basic saja. Okey, kita teruskan. Kita lagi. Okey, seterusnya saya pergi ke muka surat yang kedua. Okey, sebab sedikit sebanyak saya menyentuh tentang visual design kan. Jadi sebenarnya dalam menghasilkan satu design, okey, kata jenis font yang selalu digunakan, ini ada 3 jenis lah, sebenarnya ada 5. Ini ada 3 jenis. Okey, serif, sans dan display. Okey, so di sini cikgu ada sedikit tugasan. Okey, select the word serif. Cikgu select kata ni, select dia tekan yang tentukan boleh. Cikgu ubah dia kepada serif font. Di ruangan atas ni. Okay. Untuk cikgu cari perkataan
serif. Font serif, sorry. Font serif. Ingat bila orang membawa. Cikgu Devi, dia bilang tidak nampak demonya, bilangnya nampak muka saja. Ai? Ya. Nampak bah? Oh, nampak delay nampak. kali ya, delay. Tidak Mungkin nampak delay. juga. Mungkin delay ya, sekarang delay juga. Nampak, juga. nampak. Kami nampak juga. Mungkin dia tertekan. Cikgu kena tekan bagi pin yang sekarang ni. Itulah kalau guna handphone kena pin nama Cikgu Siti, betul lah. Okey, teruskan Cikgu, teruskan. Kita teruskan saja. Okey, serif. Kemudian sun. Sama juga dengan sun. Yang tulisan yang kedua ni, cikgu tekan ya, kali. Pergi ruangan font di atas ni, yang sebelah atas ni. Tukarkan kepada jenis sun. Terangkan kenapa, ada apa dengan tulisan sun serif ni. Okey, sebab tugasan saya adalah visual design kan, jadi simbalah. Okey. Dan yang terakhir sama juga perkataan display ni, cikgu klik, cikgu cari perkataan dengan menaik di ruangan atasnya, display. Okay, ini cikgu berlatih untuk mencari jenis font lah cikgu. Sebenarnya banyak-banyak font ni kita banyak menggunakan ni lah, serif, sans dan juga display. Jadi yang cikgu rasa sesuai lah. Okay, apa sebenarnya tiga jenis tulisan ni? Okay, sebenarnya dalam grafik, bidang grafik, ini adalah tiga jenis kumpulan tulisan, font yang selalu digunakan. Okay, kalau serif ni dia sebenarnya sesuai untuk printing, untuk mencetak. Sebab dia lebih macam berekor-ekor sedikit kan. Kalau sans ni pula sesuai untuk apa? Okay, sans ni sebenarnya dia sesuai untuk screen, untuk tayangan pada screen. Okay, sebab dia lebih lebih kemas, lebih dia tiada macam ekor-ekor berbunga-bunga begitu kan. Sans ni sesuai untuk kalau kita membuat presentation, sebab dia lebih kemas dan jelas untuk penglihatan mata. Manakala untuk tulisan yang dalam kumpulan display sebenarnya banyak tadi kan. Dia macam lebih bercorak-corak kan, kita tengok. Dia sebenarnya sesuai untuk kalau kita buat contohnya poster ke atau buku cara ke, dia sesuai untuk heading ataupun tajuk. Sebab dia lebih macam menarik pandangan mata kan. Itulah kan. Jadi kalau biasanya kalau kita mau print kerja, kita akan guna kalau serif, tulisan yang paling glamour adalah apa yang kita guna untuk printing. Apa tu Times New Roman. Itu adalah dalam kumpulan serif. Manakala yang untuk sun ni, sun serif, tulisan font yang paling selalu kita gunakan adalah Arial lah. Arial itu paling penting. Okey. Teruskan pada serifnya. So, okey. Lalu mereka bentuk satu bahan digital. Okey, kita perlu sesuaikan jugalah kita punya tulisan dengan latar belakang untuk kita attract audience punya mata audience. Okey. So, di sini ada tugasan untuk cikgu. Mula-mula select the text box. Okey, select text box. Left align text. Okey. Oh, nice. Mantap. Okay, tekan. Okey. Left align. Okey, maksudnya kita boleh susun posisi teks ni cikgu secara susunan ni alignment. Di bahagian atas ni ada namanya alignment. Okey. Kita left align. Sorry. Kalau dah nampak kita tekan position, sorry ya. Position. Okey, kita pilih left. Sana. Pilih position. Mana tu align yang ini. Aduh. Ini yang di sini alignment, kita pilih left yang ini ya.
Okay. Kemudian tugasan kedua, what's the most important thing they should read? Okay, select perkataan yang itu. What's the most important thing they should read? Okay, make it bold and color it black. Okay. Maksudnya kita boleh ubah jugalah. Okay, macam dalam word kan, kita ada bold. Okay, kita colorkan dia black. Kita nak mewarnakan, pilih perkataan tadi tu, warna di sini cikgu ya. Lagi ditulis N. Okay, pilih warna di sini. Jadi maksudnya, kalau kita mereka bentuk, ada perkataan yang kita boldkan dia supaya murid faham itu adalah mungkin poin-poin penting. Okay, boleh? Kita tuliskan. Okay, dalam Canva ni juga, okay, kita ada shape sebenarnya. Boleh padam juga. Okay, ini adalah shortcut sebenarnya. Tidak perlu lagi cikgu pergi elemen untuk cari. Sebenarnya boleh. Okay, kalau kita tekan elemen, sebenarnya kita boleh tekan arrow, line. Ya, tapi saya galakkan cikgu cuba guna shortcut. Tekan saja di keyboard L. Itu untuk line. Okay, line. Okay, line ni kita boleh tebalkan dia, boleh tukar warnanya dengan cara okay, di bahagian atas ni lah. Okay. Misalnya yang line sign. Okay, kita boleh gerakkan situ ni untuk letak ketebalan line tersebut. Okay, kita boleh juga tukar warnanya, yang sebelahnya untuk tukar warna line. Seterusnya R untuk rectangle. Okay. 4 segi. Kita boleh juga tukar warnanya. Boleh try tukar warna. Kemudian C for circle. Okay. Ini circle. Ini boleh kita ubahlah kedudukannya dan juga warna ni. Okay. Oh ya, lupa pula line tadi tu. Line. Dia sebenarnya ada satu lagi. Kita boleh ubah dia. Stylenya, sorry. Kita boleh ubah stylenya. Okay, pergi ni. Garis putus-putus. Okay, ataupun dot. Kan? Dan di sebelah tu ada line type. Kita boleh juga ubah. Sama ada mau straight type ataupun elbow. Boleh cuba cikgu, elbow ni. Okay, macam mana? Maksudnya elbow tu dia boleh dibengkok-bengkokkan. Bawa tidak dia punya hujung tu. Ini kita guna, mungkin ada yang mau buat harta atau organisasi kan. Bismillah. Kita boleh bengkok-bengkokkan. Dia senang dan mudah saja. Bisa teruskan? Boleh cikgu? Boleh terus. Okey, saya terus. Next, kita akan menambah elemen. Kenalan dengan elemen. Okey. Ada tugasan juga di situ. Okey. Illustration of your favorite food. Okay, cikgu pergi elemen. Okey. Cikgu search di bahagian ruang elemen tu. Okay, carilah food. Gambar food. Gambar food. Kita terpapar lah berbagai jenis makanan yang sedap-sedap. Okay, boleh cikgu boleh explore grafik ataupun foto. Dia ada beza sebenarnya. Bolehlah letak gambar tu. Okay, cuba cikgu letak. Okay. Okay, gambar dia ada dua jenis gambar. Sama ada gambar penuh ataupun gambar yang tidak penuh. Kan? Tapi ruangan ni kecil jadi satu sajalah cikgu letak. Banyak pula kita punya favorite food. Next, sticker that represent your feeling right now. Okay. Untuk stiker, cikgu cuba tekan stiker, type stiker di ruangan search bar tu. Okay, stiker dia akan bagi cadangan stiker, cute stiker, tekan cute stiker. Okay, your feeling. Kita cari stiker yang menggambarkan feeling anda pada hari ini. Okay.
Dia yang best ni Canva ni, dia bahan dia unlimited je kalau kita ada Canva dan Pencil. Orang yang tidak minat grafik pun boleh jadi minat. Okay, pilih satu lah kan cikgu. Okay, photo of your favorite place. Favorite place saya ada lagi. Pantai. Kita balik lah. Explore gambar-gambar. Kalau gambar tu besar, cikgu drag apa? Cikgu klik siap gambar tu and drag and drop. Yang boleh ubah kesesuaian gambar tu, kebesaran, kebesaran. Dan last sekali upload your own photo. Pakai cikgu ini. Okay? Okay. Alright. Boleh. Ini sahaja apa ni? Untuk kita cikgu-cikgu membiasakan diri dengan menggunakan elemen. Okay. Jadi ada banyak jenis elemen. Kita akan ada elemen. Baiklah. Kita teruskan dengan elemen Canva yang seterusnya iaitu add grid and frame. Ini adalah salah satu elemen yang saya suka juga. Okay, untuk mengeluarkan apa ni elemen itu. Okay, pergi ke ruangan elemen di toolbar sebelah kiri ni. Kemudian cikgu pergi ke bahagian bawah. Okay, akan ada elemen frame ni dan grid. Okay, cikgu boleh pilih grid dahulu. Okay, kemudian klik see all. Di sini banyak elemen grid cikgu. Ini biasanya susah untuk buat grid kan. Kita kan cikgu kalau ada buat laporan, kita gunakan grid. Cikgu jadi macam saya kan, dia di belakang. Okay, kalau di belakang ni, saya depan luar. Okay, cikgu boleh pergi tekan position. Okay, pilih position. Okay, akan nampak layer tu kan. Ini yang bagus buat Canva. Ini adalah picture terkini Canva. Cikgu klik yang gambar klik tadi, bawa dia ke atas. Dia berada di bahagian atas layer grid tu. Okay. Grid ni untuk apa cikgu? Untuk memasukkan gambar dengan salah satu memasukkan cara yang kemas untuk memasukkan gambar. Okay. Dan satu lagi frame. Okay, pergi bahagian elemen. Scroll ke bawah dan ada elemen frame. See all. Okay. Kita boleh pilih lah elemen frame yang ada dalam ini. Pilih satu. Masukkan dalam ya. Kemudian cikgu boleh masukkan gambar. Kita pergi elemen. Okay. Gambar. Apa gambar lah yang kita drag masuk ke ruangan tu. Kita boleh rasa tu dia akan masuk ke dalam ruangan ruangan grid tadi tu. Salah satu cara yang untuk gunaan kita untuk membuat laporan kan, jadi kita buat laporan infografis apa tu? Laporan foto grid. Okay, begitu juga dengan yang frame tu lah. So, just drag. Saya suka yang frame begini lah. Kita tidak perlu lagi guna edit yang mana menghasilkan gambar yang menarik. Okay.
Sudah dapat? Okey, saya teruskan. Tunggu dulu. Tanya kawan-kawan. Okeykah? Oh juga. Bolehlah Cikgu Setias ni teruskan. Tapi insyaAllah kita punya Google Meet ni kita buat rakaman. Kita akan upload nanti di dalam channel USTP, channel YouTube kita ya. Okey ya. Tapi apa-apa pertanyaan boleh terus kemukakan ya. Terutama yang mendapat apa tadi, education, pro education itu. Okey. Alright, teruskan Cikgu. Okey. Saya teruskan pada grouping and locking. Okey. Salah satu feature Canva juga kita kena kuasai macam mana kita nak lock dan menggroupkan gambar-gambar kita. Jadi kita membuat satu bahan digital. Okey, tugasan select the text and image element. Okey. Text ni yang hilangkan text dan element. Kita kena klik kedua-duanya. Macam mana tu cikgu? Cikgu kalau cara saya dari tepi ni kita macam lah. Kita kena tekan shift pun boleh. Tekan dari kedua-dua elemen. Ataupun dari tepi, kita guna dari tepi. Okay, kemudian apply group feature. Akan terpapar satu pop-up. Okay, kita boleh tekan group. Okay, group ni untuk apa? Untuk supaya kita boleh gerakkan dia serentak itu semua elemen tu. Okay, berbanding kalau kita tidak group dia, kita boleh gerak-gerakkan kan. Kadang-kadang kita sudah design, kita tidak mahu elemen kita tu bergerak-gerak. Jadi kita kasih group tu. Ini group. Dan dia boleh senanglah untuk kita edit satu pun. Okay. Then lock the group element. Dan kita boleh lock. Tadi dia berkumpulan kan. Sekarang kita lock dia supaya dia tetap. Dia tidak lari-lari. Caranya tekan saja dan tekan atas ni. Ada simbol kunci. Lock position. Jadi tidak mudahlah dia bergerak-gerak lagi walaupun kita edit-edit nanti. Bahan yang kita tidak mahu dia bergerak, dia tukar lagi. Okay. Seterusnya. Ni. Alignment element. Ini pun penting bagi saya lah. Okay. So, kalau kita mahu susun atur kerja kita supaya lebih kemas. Kadang-kadang kita buat slide presentation. Mana mau kasih sama. Kalau Canva ni dia sebenarnya senang mau susun. Kan kita boleh tengok dia punya garisan tu kan cikgu. Dia automatik kita tahu dia lurus. Jadi contohnya lah, okay, kalau mau cara yang lebih mudah, tapi ni ketiga-tiga circle ni, kemudian kita pergi position, okay, arrange, ini arrange, dan sini tidy up. Dia akan terus susunkan kita bagus-bagus. Itulah. Okay. Kan? Okay. Itu sajalah untuk alignment element. Kemudian, saya teruskan. Okay. Copy style. Okay, copy style ni kita shortcut. Macam dalam kalau kita buat slide, kita suka guna font tu ataupun setiap kali kita mula, kita malas mau balik-balik pergi cari font yang sama, klik sana, cari lagi dia. Okay. Caranya, contohnya ni kan kita punya tulisan. Okay, yang ini, yang new paragraph text ni, contohnya saya tuliskan. Saya mau samakan dia punya jenis tulisan dengan yang copy style ni. Saya tekan ini saja. Tekan yang ni. Roller tu kan. Copy style. Tekan pada perkataan text second verse. Dia automatically akan ikut style yang kita copy tadi tu. Okay, saya ulang balik. Okay, mula-mula klik dahulu perkataan yang kita ingin tiru dia punya style. Kemudian klik roller tab tu kan, yang sebelah lock tadi, klik sekali, kemudian lalukan di atas tulisan yang kita mau samakan dia punya style tu lah. Dia akan jadi ikutlah stylenya sama lah dia punya tulisan. Okay. Begitu juga dengan warna. Contohnya kan kalau kita buat infografik ke apa kan, kita mau ikut sama warna dia tiga ni. Kita tidak mau berlainan warna. Kita klik saja warna yang kita suka. Contohnya ini lah. Klik yang tanda cat tadi tu. Ni. Ini kita lalukan saja untuk tiga-tiga ni. Okay.
Okay, boleh. Itu yang elemen untuk shortcut sebenarnya ni, feature untuk memudahkan kita. Baiklah, kita teruskan. Okay, yang ini pula position dan layer. Saya bagi cikgu-cikgu buat lah. Where is the love? Find it. Cikgu ikut siap langkah yang diikuti. Find the position button, click it. Select the layer tab in the toolbar above and find the love. Layer tab tu di dalam position tu. Dan pergi layer. Jadi daripada position dari sini, kita pergi layer. Okay, mana love? Mana kita mau letakkan love tu di atas kan? Click the love tab and drag it. Lepas love. Lepas tu kamu. Ini bawa dia atas. Sebenarnya banyak elemen belakang Canva kan. Kita boleh okay, ini macam feature yang terdapat dalam Education Shop tu. Dia kita boleh nampak elemen apa lagi yang ada di dalam tu kan. Jadi kita boleh, kalau kita mahu sembunyikan, kita gerakkan sajalah elemen di dalam layer. Okay, nampak tak? Harapkan dia visual yang mungkin. Okay, lanjut tak? Tengok, kita kasih orang mengantuk. Baiklah, seterusnya. Boleh. Okay. Seterusnya. Ini pula adalah tugasan juga. Select the word green, green, and color it green. Mana soalannya? Soalannya. Where is the leaf ni? Soalannya tadi, ini kan dia pilihan. Soalannya. Where is the leaf? So, sebelum tu kita colorkan green. Perkataan green tu dengan warna hijau. Okay, kalau tidak warna hijau yang kita inginkan, kita boleh klik di bahagian add new color ni. Okay, ini warna hijau. Blue and yellow make green. Kemudian select the gray circle and change it to yellow. Ubah warna. Sebenarnya shape tadi tu boleh ditukar warna juga. Ubah color, tukar warna ke sini. Okay. Kemudian yellow ni kita ubah dia punya transparency. Okay, sudah di sini ya. Di sini adalah dapat menetapkan transparency. Kurangkan kepada 6. Dulu. Barulah cikgu boleh nampak daun tu. Kan? Maksudnya ini adalah feature untuk membuat transparency. Okay, itu adalah salah satu cara kita untuk bermain-main dengan design. Okay. Ya, nampak kan? Okey, saya teruskan. Inilah kegunaannya bila kita mendesain mereka bentuk. Sebenarnya dia gambar ni ditutupi oleh kertas. Satu elemen. Okay, contohnya kita ada gambar kan, kita mau nampakkan dia lebih menarik. Okay, contohnya kita pergi bahagian simbol di tepi ni. Klik elemen. Okay.
Letakkan toolbar ni, kita cuba search paper. Pilihlah paper. Okay, di bahagian grafik ni, default. Contohnya yang ingin saya pilih. Okay. So, kita bermain dengan transparency tadi. Cikgu cuba kurangkan transparency ya. Transparency kertas tu. Kan? Kita kurang. Supaya dia ada efek-efek kertas di atas gambar yang adalah macam nampak besar. Kita mengeditlah gambar kan? Edit ni. Okay. Boleh. Seterusnya. Okay. Okay. Ini adalah satu elemen yang hanya ada pada Icon Pro lah. Kalau Icon Free memang dia tidak ada. So, siapa-siapa yang sudah join tadi tu, okay, kita boleh gunakan elemen background remover ni. Ini saya paling suka guna lah. Okay, teruskan. Cikgu pergi cari gambar apa-apa saja. Okay, kalau tidak mau gambar bedak itu. Okay. Klik pada elemen. Cari gambar. Okay. Okay, contohnya inilah. Kan? Okay. Kita dengan mudah menghilangkan background gambar ni. Okay, dengan cara pergi ke edit foto. Okay. Nah, sebenarnya ini adalah feature Magic Studio. Maksudnya ini adalah elemen AI ni. Dalam Canva. Okay, pergi BG Remover. Okay. Hilang. Klik gambar tadi tu. Kita pergi edit foto. Kemudian cikgu pergi BG Remover. Background remover. Tekan je sekali dan tunggu hasilnya. Okay. Tengok gambar background terhilang secara otomatik. Ini hanya ada pada Icon Pro saja. Kalau dalam Icon biasa tidak ada. Okay. Jadi boleh tiba lagi gambar lain. Contohnya saya ada gambar 3 kan saja background remover. Nah, pilih mata saja. Ini dah. Boleh kan? Bolehlah lepas ni cikgu create cikgu punya rebas. Rasa menang. Right, seterusnya. Teruskan lah cikgu. Okay, kita dalam sesi edit image. Okay. Contohnya sudah cikgu tampilkan tadi macam mana membuang background. Okay. Okay, ini editing. Tentu kita cari gambar. Kalau ada gambar cikgu lagi bagus. Guna gambar cikgu. Okay. Kita gunakan elemen gradient. Okay. Pergi elemen. Pergi ke bawah. Pergi ke bentuk shape. Okay. Pergi ke elemen. Klik shape. Okay. Carikan bentuk seperti ini. Jadi bawa dia ke sini. Okay. Kemudian kita ubah warna shape tadi. Di sini. Ubah warna color. Okay. Kemudian pilih bawah tu, gradient color. Okay, kita pilih color, kita pilih tadi. Okay. Kemudian pergi ke bahagian bawah, cari gradient. Dari mana sajalah, kan? Okay. Kemudian,
Okay, kita mau ubah warna gradient ni. Pergi ke sini. Naik atas mula, pergi ke add new color. Di bahagian gradient kan. Kita buang, kita pilih yang ni. Yang ni. Yang linear gradient yang kedua, style yang kedua. Okay, yang gitu. Okay. Kemudian, warna yang hitam tadi ni, kita pilih warna kita kurangkan dia punya ni. Apa nama ni? Transparency dia. Kita kurangkan habis lah. Right? Okay. Dia ada dua warna tadi kan? Okay. Dua warna. Yang bahagian warna hitam dari itu kita kurangkan dia punya transparency gradient. Dia kurangkan habis. Untuk warna yang kedua, okay, kita gunakan ni color picker. Okay, pick a color from the design. Okay, kita akan ambil pen di sini. Kita ambil warna background. Background yang saya pilih tadi lah. Jadi dia akan macam ada apa ni, effect gradient lah gambar saya tu kan. Jadi taklah nampak macam satu sedikit saja kan. Potong. Kita tambahkan gradient. Okay, tapi masing-masing lagi nampak. Okay. Kita boleh klik gradient tadi. Kita duplicate dulu. Duplicate tu maksudnya kita buat copy dia dua kali. Ya, dia atas tu. Kita klik objek gradient tadi, akan tercover yang ni. Ini duplicate. Kita lepaslah dia dari sini. Jadi dia akan nampak. Begitulah. Effect gradient tu. Supaya kita nampakkan gambar kita ni effect lah. Itu pun boleh ada sendiri. Kalau enggak dia macam terputung-putung, tak bagus. Itu lebih tenda nampak kecil orang bilang. Kalau gini kabus sikit macam kita berada di kabus-kabus. Ya, kalau dalam Adobe ni senang dia dibuat, tapi kalau Canva ni pun lagi senang. Ya. Okay. Jelas kita buat yang gini pula. Bukanlah apa ni. Seterusnya kita buat buat gambar begini ni. Ini contoh. Okay. Cikgu boleh mula dengan menaik perkataan lah. Okay, gunakan tag. Minimum tag. Cikgu pilih add heading. Okay. Contohlah saya mau type nama saya. Okay. Kemudian tadi sudah kasih align kan. Kita align ke tepi. Guna yang di atas ni. Kalau di tepi. Dan pilih font. Kalau mau tukar font, pilih font. Pilih dengan sama dengan saya pun boleh. Itu kan boleh pula kita ada elemen ni, picture spacing di atas ni. Sebab ini terlampau nama saya terlampau berjarak kan. Jadi saya mau kasih apa sih tiga. Dia pergi ke tekan perkataan tu. Kemudian ada elemen spacing di atas. Jadi kita boleh kurangkanlah dia punya jarak tu. Okay. Main-mainlah dia punya jarak tu kan. Hasilnya tu. Okay. Lepas itu. Okay, warnakan warna hitam nama ni. Okay, pilih text color, pilih warna hitam. Okay. Kemudian kita duplicate copy nama ni, klik nama tu dan tekan di atas ni duplicate. Okay. Jadi ada dua sebenarnya ni. Kita lari-lari. Yang ini kita masukkan effect. Okay. Klik di atas tu effect. Pilih follow. Tapi sebagai saya ni. Okay, kemudian rapatkan dia orang ni. Jadi bersantun semula. Belum jadi lagi efek. Okay.
Kemudian kita pergi position untuk keluarkan bahagian layer tadi. Okay. Yang ada nama tadi kan, yang nama berwarna tu kita gerakkan di belakang image. Okay. Oh sorry lah. Yang tadi tu, yang di atas yang hollow tadi tu, kita punya effect tadi kan hollow. Kita warnakan dia, kita klik. Itulah effect. Kemudian, bolehlah kita kecil macam itu. Dia boleh bergerak-gerak di sini. Nikah. Jadi tu. Okay. Okay, kurang begitu. Maksudnya ada tulisan tu dia menembusi. Macam ada soalan? Ya. Ada angkat tangan tadi. Tertekan kali. Okey. Terus. Okey. Jadilah kan? Kalau tidak jadi nanti boleh PM tepi. Okey, kita boleh gerak ke atas ni. Ini untuk apa nih, Cikgu? Biasanya macam ini untuk kita cara belajar edit image saja dulu. Okay. Next. Okay, advanced features. Ini yang saya mau assessment element, template. Okay. So dalam Canva ni dia terlalu banyak template. Okay, kita kembali ke Canva, home Canva lah. Okay. Kan Cikgu Tanaji, terlalu banyak template yang ada di dalam Canva ni. Ya, Tadi betul. tu hanyalah untuk kenalan dengan elemen-elemen yang ada dalam Canva. Okay. Salah satunya adalah Magic Studio. Okay. Ini sebenarnya baru ni, dia sentiasa bertambah-tambah ni yang Magic Studio ni. Dulu dia sikit-sikit saja dia ada Magic Write kan, Magic Write. Sekarang ni dia sudah banyak elemen. Kalau cikgu rajin rajin explore. Tapi untuk hari ni cuba kita pergi ke sini. Magic Design for Presentation. Cikgu klik Magic Studio. Okay. Kita gunakan template yang disediakan lah. Magic Design for Presentation. Klik yang itu. Ini dia akan keluar pop-up. Try Magic Design. Okay. Caranya, contohnya dia akan keluar, dia akan memanfaatkan yang ni. Search bar. Jadi contohnya lah cikgu-cikgu mau mengajar atau membuat presentation slide kan, dengan hanya memberi prompt beberapa perkataan, dia akan mencadangkan, Canva ni akan mencadangkan presentation yang sesuai lah untuk cikgu. Okay, contohnya saya ada type ni kan, create a presentation, tapi dia dalam English. Create a presentation about nation. Okay. Apa cikgu? Okay, cikgu tekan enter. Okay, dia akan ini nampak tak? Dia akan mencadangkan beberapa cadangan slide secara automatik. Jadi cikgu boleh pilih satu lah. Contohnya ini. Okay. Cikgu boleh nampak, cikgu apply dulu, apply on 7 pages. Okay. Dia sudah sediakan lah. Okay, kalau cikgu setuju, cikgu boleh ni lah. Kalau tidak setuju, cikgu boleh edit, mengedit sendirilah bahan. Okay. Ini kalau murid buat assignment senang lah kan? Lepas tu,
Lepas tu main buyuk juga ni, bukanlah main buyuk, dia memudahkan, contohnya ini English kan. Kalau mau pergi bahasa Melayu pun boleh sebenarnya. Okay, cikgu hanya pergi ke cikgu. Translate. Translate. Klik teks ni, dot titik tiga ni, titik tiga ni, cikgu klik translate text. Disuruh pilih language ni. Tapi di sini language ni lah kan. Okay, translate. Ini adalah fitur apa ni AI dalam Canva kan. Okay, klik text tu, kita just translate saja. Maksudnya assignment ke ataupun cikgu mau buat slide memang sangat mudah lah. Cikgu. Okay. Okay, kita ada berbaki 20 minit lagi. Saya mau share yang kolaborasi tu cikgu. Boleh tanah sikit lagi. Teruskan. Suka-suka hati. Itulah. Saya mau, sebab yang itu memang saya suka betul. Sebab saya boleh collaborate dengan rakan-rakan guru dan murid pun boleh untuk presentation. Okay, bolehkah saya share? Okay, contohlah cikgu bagi assignment dengan murid secara online. Okay. Pembelajaran digital lah kan. So, cikgu buat satu apa namanya? Satu template. Okay, saya share dengan rakan-rakan di chat. Okay, cikgu klik link tu. Okay, kita ramai-ramai berkolaborasi memasukkan maklumat di dalam template tadi, template infografik tadi. Okay, boleh kan? Boleh masuk? Saya belum kasih share. Macam dia perlu Belum. request lah. Belum. Okay, sorry. Okay, cuba lagi, boleh ke? Ya, boleh sudah. Okay, boleh. Jadi, menggunakan kreativiti anda. Okay, beramai-ramai. Ini tugasan kita hari ini. Cikgu pun sudah masuk. Kita boleh edit. Kita edit lah. Ada yang masukkan maklumat. Ada yang masukkan. Daripada 7 saya ubah kepada 10 sudah. Macam mana itu? Okay, kita ubah pergi bahasa Melayu lah. Bolehkah dia ubah semua? Dia nak beli tamak sekali. Okay, renewable energy, apa maksudnya tu? Solar energy. Yeah. Saya waste of energy. Waste to energy. Ini budak-budak nakal ini yang anu ni. Untuk makluman saya tukar suatu pada BN. Tenaga yang boleh diperbaharui. Saya memang sangat suka lah yang feature yang ini. Kita boleh berkolaborasi. Kita boleh masukkan gambar tenaga angin. Di sekolah kita pergi elemen tapi dia kena bahasa Inggeris tu cikgu. Solar. Dia dapat beroperasi solar energy. Karena bekalan air di dalam mesin capting tidak mencukupi untuk menghidupkan sentral aircon kita. Sebarang kesulitan adalah amat dikesali. Sekian datang. Okay. Cikgu pun tengah edit sesuatu. No. Besarnya gambar di share. Tenaga angin. Kita boleh edit dia punya background. Kita boleh tambah elemen. Okay. Elemen apa? Gerak-gerak. Okay.
Siap ni kejap kita sebelum pulang. Cepat kita kena setkan nanti cikgu dah kasih balik kita awal. Jadi saya rasa kalau kita apply ni dalam kita punya pengajaran, memang murid sentiasa berlumba-lumba mengikuti kita punya aktiviti. Rasa Najib, mesti dia rindu tu mengajar balik. Betul, betul. Memang menyeronokkan lah. Kita boleh tambah elemen yang stiker ni biasanya kalau kita cikgu rajin explore stiker dia bergerak-gerak tu cikgu. Jadi macam infografik kita tu bahan kita bukan sejak dia ni dia tidak statis lah, dia beranimasi. Mencolok lah. Kita kena tahu. Apa je belum. Tenaga termual lautan. Apa tu? Tenaga termual. Masih ramai, masih mengedit. Ya, kita tunggulah sekejap. Supaya diorang hands on. Kalau enggak nanti balik diorang buat cerita kerja dia. Betul, betul. Teruskan. Sebenarnya banyak lagi mau dikongsi ni kan Tuan Haji, tapi mungkin tak cukup. Mungkin kita ada siri-siri yang lain kita sambung nanti. Matai. 3B ke siri 3C. Allah Akbar. Ya, memang banyak nih, dia memang tak boleh, memang tak boleh 2 jam, memang tak boleh. Memang tak cukup. Okey. Baiklah. Jadi tiada yang mau tambah di sini, kita pada tenaga ni. Tadi makin waste kan? Maksudnya tukarkan tenaga apa? Pada tenaga. Tahan buangan pada tenaga macam. Okey. Terima kasih. Okey. So nanti balik rumah lengkapkan. Okey. Begitulah mungkin kan rakan-rakan cikgu. Maksudnya murid-murid tu dia ada ambil peranan. Mungkin dia mengisi gambar, ada yang mengisi maklumat. Okey. Dan seterusnya lah. Baiklah. Sedikit lagi. Okey. Kongsian terakhir adalah okey. Okey, Magic AI tadi, Magic Canva. Okey. Pernah dengarkan yang kita pernah heboh yang pasal apa ni AI ni, macam mana kita boleh gambar apa yang kita inginkan, kita type di Canva ataupun di web apps tu, dia boleh apa tu bagi kita
gambar tersebut, sediakan gambar tersebut. Okay, nanti cikgu boleh edit lah, pergi explore. Okay, yang pertama sekali, imagination into a beautiful image. Okay, kita suruh Canva tu hasilkan kita gambar mengikut apa yang kita mau. Contohnya medical forensicity from the future. Dia akan bagilah. Kan? Ini cikgu boleh explore sendiri di rumah. Kemudian, yang ini. Masa kita buat presentation, ada shortcut ni. C, quantity, drum roll, quiet, dan kita try. Tapi dia dalam bentuk slide. Bila kita buat slide, contohnya C kan, dia akan ada begitu. Dia ada elemen-elemen sequence tadi. Okay, contohnya kalau kita buat quiz kan yang murid-murid, pemenangnya ialah. Okay, Tapi ini dalam mode presentation kan? Ya, mode presentation. Okay. Kemudian ada, kalau kita tidak boleh dikawal, kita panggil involving M. Lagi saya tak pasti itu apa. Jangan bercakap. Oh ya. Ataupun yang ini mungkin mula-mula sebelum kita mau present kita punya bahan PPT, kita tutup dengan curtain, baru kita unveil ataupun blur. Okay, kita blurkan dahulu, baru kita tekan di balik untuk munculkan tajuk kita. Atau kita mau attention orang, kita tekan O untuk bubble. Untuk kita ambil attention murid. Dan sepatutnya tadi saya bagi masa tadi. Okay, kalau masa kita boleh tekan saja nombor. Contohnya, cikgu bagi 3 minit. Dia ada masa di atas tu. Okay. Dan bagusnya kita ada boleh music lagi sekarang ni. Boleh pilih music ni. Dramatik ke, upbeat ke, energy. Baru kita tekan masa. Kan? Okay, maksudnya timer tu kita tidak perlu cari app lain, semua ada dalam Canva ni. Kan? Okay. Seterusnya magic command. Okay, ini yang shortcut lah ni. Okay. Kemudian yang ini tidak sempat tadi Tuan Haji. Untuk buat slide ada translation yang menarik lah. Memang best lah. Guna Canva ni cuma tak sempat lah. Kemudian tadi kita guna background remover untuk gambar. Sebenarnya video pun kita boleh background remover. Contohnya, kita background video. Okay, video. Contohnya kan kalau kita merakam diri kita lah terutamanya. Ini yang ada ni. Okay. Kita boleh edit video. Kita buang dia punya background remover. Ini hanya ada dalam Canva Pro lah. Kan automatic backgroundnya terbuang macam gambar tadi tu. Jadi memang best lah kalau kita buat masih rajin buat video PPT. Kita rakam, tidak perlu lagi green screen. Kita terus boleh buang background remover di Canva. Okay, ada lagi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Mantap. Last. Ada lagi? Teruskan. Apa tu namanya tu yang tadi tu? Soalan terakhir. Apa itu? Untuk yang refleksi. Mentimeter. Mentimeter. Okey. Mana soalannya? Ya, kejap ni kita pergi link lah kan? Ya. Okay, saya share link. Minta maaf lah perkongsiannya terlalu laju. Mungkin sebab sudah saya pun mengharapkan kalau dia bermanfaat lah untuk rakan-rakan sekalian. Harap adalah sesuatu. Ini satu orang ini kan nanti ini. Okay. Maksudnya dapat mencetuskanlah rasa keinginan cikgu untuk menggunakan Canva selepas ni. Itu yang kami harapkan lah kan Tuan Najib. Betul. Sebab kita tidak mau ada istilah salah membuat slide, salah membuat video, salah membuat itu. Sejak tahun 2020 memang saya tidak guna lagi ada Photoshop. Sekian orang-orang kita.
Canva ni memang memudahkan saya lah. Membuat video, montaj di sekolah, inilah saya guna Canva. Jadi harap lepas ni kita sama-sama boleh kongsi lah. Sama-sama dapatkan account pro. Kita share balik kan Cikgu Lee. Bagi dulu, kasihan nanti dorang mau try kan, nak nampak, tak jadi semua nanti. Saya share dalam mesej saja. Link. Ingatkan Canvas bilangnya. Ya, dia ada satu lagi Canvas, betul. Ya. Ada lagi satu, dia macam whiteboard lah, macam Jamboard. Ya, macam Padlet juga Canvas itu. Ini Canva ni dia lagi mantap lah. Jauh lebih mantap lah untuk kita. Okey, Guna link tu saja. Guna link tu saja sebab sekarang ni sibuk lah. Ya, sekarang ni payah mau luluskan tu. Okey, rasa semua sudah buat reflection. Kita bagi. Terima kasih atas reflection tadi. Ya, baik. Okey, Cikgu Sitias ni. Boleh. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Siti Hasni binti Tanalol dari SMK Taman Fajar, guru ICT, dan kalau untuk pengetahuan rakan-rakan semua, dia juga JU yang agak lama juga disandakan ini, dan kalau ada kita majlis-majlis yang besar, memang Cikgu Siti Hasni salah seorang kepala kita bilang kepala designer lah yang kita libatkan sebagai ketua untuk mereka bentuk sama ada buku, atur cara dan sebagainya. Ya, kita sebut tu belakang lah sebab kita tidak mau nampak kita lebihkan kepada yang itu dulu. Kita mau biar perkongsian ni berjalan secara natural, siapa dia tu belakang. Okay, kita mau biar kita belajar dulu, kita kongsi sama-sama. Dan saya percaya dan yakin dan percaya rakan-rakan di sini juga ada juga yang lebih hebat daripada barangkali saya juga sendiri, mungkin daripada Cikgu Siti Hasni, tapi barangkali belum tunjukkan dia punya taringnya. Kita kongsi sejak ini sama-sama, dan Cikgu Siti Hasni, saya juga sendiri belajar banyak perkara pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili PPD mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Hasni sekali lagi dan kepada semua rakan yang hadir pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin sedikit kenangan gambar, kita boleh buka kamera semua, yang boleh buka kamera dan kita ambil sama-sama. InsyaAllah Cikgu Siti Hasni, barangkali kalau rakan-rakan ada yang masih mau, kita akan buat siri yang seterusnya berkaitan Canva. Kita lebih kepada AI pula nanti sebab masih banyak lagi benda-benda yang kita boleh belajar sama-sama nanti. Okey, kita ambil gambar, kita abadikan kenangan kita sama-sama pada hari ini. 1, 2, senyum. 1, 2. Okey, saya share dulu sekejap bos. Yang lain boleh tolong ambil juga ya. Okey, sekali lagi. 1, 2. Okey, terima kasih. Rakaman insyaAllah kita akan upload nanti dan kita akan share di ruang medium-medium yang ada di sana kan. Okey, dari saya mohon ampun maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Ya, Hasni, thank you Cikgu. Ya, thank you. Nanti apa-apa. Okey, thank you. Nanti kita PM untuk seterusnya. Okey. Saya mematikan rekaman dulu.